harus dan juga mustahil. Kemudian kita juga mengetahui tentang hukum adat. Hukum adat yang dibincangkan iaitu berkaitan dengan perkara umur ad-dunyawiyah ataupun umur al-yaumiyah, perkara yang seharian ataupun perkara yang keduniaan, benda-benda yang berkaitan. Bukan keduniaan satu yang tu, maksudnya benda-benda yang yajri alaihil hayah, yang mana kehidupan kita sepanjang masa tersebut, maka kita dapati hukum adat ini memainkan peranan penting dalam kita memahami tentang sebab dan juga akibat. Jadi para mutakalimin ini ataupun teologian Muslim ini, mereka ada satu usul mereka, iaitu usul mereka adalah tidak ada dua yang memberi kesan. Saya tak nak translate ke English pun tak berapa nak mahir. Jadi tidak ada dua yang memberi kesan. Istihalatu itu adalah mustahil, kemustahilan. Istihalatu muathiraini ala atharil wahid. Itu dari bahasa Arab dia. Okey. Kemustahilan ada dua yang memberi kesan kepada satu kesan. Jadi kalau kita mengatakan di sini bermulanya kalau tu, maksudnya ini kaedah bagaimana golongan mutakalimin mereka berhujah. Dia nak buat apa panggil satu inference ke ataupun satu istidlal, maka dia akan melihatkan, nak isbatkan perkara tersebut. Kalau perkara tersebut bawa kepada mustahil, maka dia akan ditolak. Jadi kalau kita katakan manusia juga ada ataupun ubat, sama ada ilah tersebut kita kembalikan kepada manusia, tukang perawat iaitu doktor, ataupun ilah tersebut kepada ubat. Kita letak ubat lah, senang. Maksudnya ubat yang menyembuhkan atau Allah SWT menyembuhkan. Jadi di situ ada dua yang memberi kesan kepada satu kesan, iaitu kesan yang memberi kesan itu adalah kesakitan tersebut. Maksudnya ubat memberi kesan kepada sakit tersebut, iaitu menyembuhkanlah. Okay. Ini dari sudut teologi lah. Okay. Ini antara prinsipal yang dipegang oleh ahli falsafah dan juga mutakalimin dan juga golongan ataupun kita panggil sebagai orang-orang yang ahlul haq, golongan yang berada pada kebenaran. Sebab di sisi mutakalimin kebetulan ataupun ketepatan dalam akal itu yang berkaitan dengan hukum akal itu adalah satu sahaja. Maksudnya kalau contoh saya kata 1 + 1 2, itulah jawapan dia 2. Maka tidak ada 3, 4 yang selain daripada jawapan daripada 2 itu adalah menyalahi ataupun bertentangan dengan realiti. Okey. Jadi ini asas yang dibina oleh mutakalimin dalam menafsirkan semua perkara yang berlaku, pertukaran siang dan malam, banjir, fenomena tumbuhan, hidup dan mati, binatang dan sebagainya yang melibatkan hukum fizik ini, semuanya di bawah kuasa Allah SWT. Okay, kemudian bila kita dah berpegang kepada konsep tersebut, jadi sebelum kita muncullah persoalan, iaitu berkenaan dengan bagaimana kedudukan manusia. Okey. Kita dah jelaskan tentang usul yang pertama tadi, iaitu tidak ada dua yang memberi kesan kepada satu kesan. Maksud tidak ada pertindihan di situ. Maksud bila Allah kata dialah yang berkuasa, Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah lah yang berkuasa ke atas semua perkara ini. Maka di sinilah munculnya usul ini. Dan kalau kita semak, kita cek dengan kita punya rasional punya hukum juga, dari segi hukum logik juga tepat. Maksudnya ialah dalam satu perkara sudah tentu bila ada yang memberi kesan selain daripada Allah SWT, maka
Allah lemahlah, dia akan bawa kepada kelemahan, kekurangan pada perbuatan Allah SWT. Dan Allah tak ada ikhtiar, tidak ada qudrah, dan tidak ada sifat-sifat yang kita isbatkan kepada Allah SWT. Uh, jadi ini konteks yang kita perlu fahami pertama dahulu. Okey, dalam bab ataupun konteks yang kedua adalah berkenaan dengan al-akhdhu bil asbab. Uh, Al-akhdhu bil asbab iaitu kita memenuhi ataupun mengambil sebab. Sebab Allah SWT, bila Allah Ta'ala menciptakan sistem dunia ini, iaitu adanya sunnatullah yang Allah Ta'ala tetapkan. Setiap berlaku mesti ada punca dia, ada sebab dia. Bila berlaku banjir di Terengganu pada hari ini, mesti ada punca dia. Hujan turun dengan melebihi kadar biasa contohnya. Kemudian ada kanser dalam tubuh badan kita, dalam mana-mana anggota. Mesti ada yang punca ataupun penyebab berlakunya yang develop benda tersebut. Kemudian bila sakit maka perlu kepada rawatan. Jadi al-akhdhu bil asbab ini adalah satu perkara yang ditegaskan oleh syarak, yang ditegaskan oleh Allah SWT dan juga yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya manusia itu perlu memenuhi sebab. Sebab Allah Ta'ala telah menetapkan nak kenyang perlu makan ataupun mengisi perut dengan apa-apa makanan. Nak berjaya perlu kepada mujahadah, perlu kepada usaha. Nak masuk syurga perlu kepada amal ibadat dan sebagainya. Jadi semua itu ada sunnah ataupun sunnah kauniyah, sunnatullah yang Allah Ta'ala tetapkan. Kemudian Allah SWT juga menyuruh kita untuk mengikut. Sebab itu kita tengok dalam surah, dalam satu ayat Al-Quran bercerita tentang saya tak ingat kisah tersebut, berkaitan dengan fattaba'as sababa. Allah SWT menyuruh kita untuk menyuruh orang yang untuk nak mendapatkan kuasa tersebut, maka orang tersebut perlulah mengikut sebab-sebab ataupun memenuhi asbab-asbab yang menyebabkan dia itu boleh berkuasa. Jadi sebab itu bila kita tengok bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak Isra dan Mi'raj, maka Allah SWT suruh Nabi merancang, penuhi sebab. Sedangkan Allah SWT boleh saja untuk nak memindahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah itu terus kepada Baitul Maqdis dengan jalan mukjizat dan sebagainya. Tetapi Allah SWT menyuruh Nabi untuk merancang, melakukan strategi dan sebagainya, sebab memenuhi asbab yang Allah Ta'ala ciptakan. Dan ketika mana Nabi SAW pergi berperang dan Allah pun suruh wa'iddu mastata'tum wa'iddu mastata'tum, iaitu Allah SWT menyuruh minar ribatil khair, untuk kita ini menyediakan kelengkapan, persediaan. Jadi di situlah kauniyah ini, sunnatullah ini bekerja. Jadi Allah SWT tetapkan perkara tersebut. Jadi kalau kita tengok al-akhdhu bil asbab ini bukan setakat suruhan Allah SWT, dia juga adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah anbiya terdahulu. Kecuali bila Allah SWT jadikan perkara tersebut mukjizat ataupun khariqul adah, iaitu berlawanan dengan ketetapan yang Allah SWT tetapkan. Sebab itulah berlaku penafsiran tentang al-akhdhu bil asbab ini, ataupun hubungan di antara kesembuhan dan juga daripada penyakit ataupun daripada kesakitan ini adalah penafsiran yang bersifat perlu kepada pendetailan. Maksud kita sebab itu sebahagian mutakallimin ataupun ulama Asy'ariyah mutaakhirin, bila mereka membincangkan tentang hukum menyandarkan sebab kepada musabab, sama ada daripada sudut jalan illah ataupun jalan tabi'i. Illah ni maksudnya tidak ada sebab ataupun punca-punca yang lain. Tabi'ah ni maksudnya bila
cukup saja syarat benda tersebut berlaku. Maksudnya macam contoh sesuatu pesakit ataupun satu jenis sakit yang berlaku, bila cukup saja dia punya dos dia, maka penyakit tersebut hilang. Itu yang Allah Ta'ala tetapkan. Tetapi daripada sudut i'tiqad adalah kita berpegang bahawasanya yang kita kena memenuhi sebab-sebab yang telah Allah Ta'ala tetapkan tadi. Tetapi dengan i'tiqad bahawasanya yang mengizinkan berlakunya perkara tersebut adalah Allah SWT. Jadi di sini kita nanti mungkin dalam sesi yang seterusnya kita akan bincang secara detail pandangan Mu'tazilah, pandangan ahli falsafah tentang hubungan di antara sebab dan juga akibat, atau sebab dan juga musabab ini, cause and effect. Sebab di sana akan ada perbezaan dari sudut fundamental punya teologi ataupun i'tiqad sebahagian daripada pendapat. Contoh saya sebut, ahli falsafah dia kata, ataupun Mu'tazilah, sebahagian Mu'tazilah kata bila berubat mesti lega. Jadi dia perkataan mesti itu yang menimbulkan masalah. Sebab dia telah meletakkan satu ketetapan ataupun keterpaksaan ataupun mewajibkan perkara ke atas Allah SWT. Sedangkan tidak ada sesuatu pun yang boleh mewajibkan ke atas Allah, memaksa Allah untuk nak menyembuhkan dan sebagainya. Sebab yang kita beriman yang pertama tadi adalah setiap yang berlaku itu atas kehendak Allah SWT. Jadi bila ahli falsafah, sebab masing-masing bersepakat, walaupun kita ni berbeza pandangan dengan Mu'tazilah, ahli falsafah dan juga sebahagian daripada golongan Zahiriyah. Walaupun kita berbeza, tetapi semuanya bersepakat mengatakan bahawasanya setiap kesakitan itu ataupun setiap sakit itu ada ubat yang boleh menyembuhkan. Sebab Allah SWT bagi jaminan bahawasanya setiap penyakit yang diturunkan itu maka akan ada penawar bagi kesakitan tersebut kecuali mati. Jadi dengan sebab itulah ahli-ahli perubatan kita, dan sejak daripada bila ilmu perubatan itu mula dimasukkan ke dalam dunia Islam dengan aktiviti penterjemahan kaya-kaya Greek dan juga tamadun-tamadun yang sekitar pembukaan kota-kota besar tersebut, maka umat Islam berlumba-lumba mengkaji ilmu-ilmu duniawi ini. Sebab Imam Ghazali dia membahagikan ilmu tu al-ilmu ilman, dan ilmu itu ada dua bahagian, ada dua jenis. Pertama al-ilmu lil abdan, kemudian al-ilmu lil adyan. Ilmu lil abdan merujuk kepada tib ataupun merujuk kepada medik. Jadi antara ilmu yang diiktiraf, yang perlu kita kuasai. Kemudian ilmu adyan, ilmu yang berkaitan dengan akidah, sudut akidah, syariah dan juga akhlak. Jadi kedua-dua ilmu ini perlu dikuasai oleh umat Islam. Sebab kita kalau kita kita mengkaji ilmu tersebut berserta dengan i'tiqad kita tentang kudrat Allah SWT. Itu kita kata sebagai satu mukadimah untuk tengah hari ini dalam membincangkan tentang hal yang berkaitan dengan kesembuhan tersebut. Jadi sebagai seorang Muslim, kita beriktikad bahawasanya Allah SWT yang menyembuhkan, tetapi Allah SWT menjalankan, menetapkan sunnatullah ataupun asbab yang menjadi punca ataupun penyebab kepada kesembuhan tersebut. Itu i'tiqad kita. Dan sebenarnya sebab itu kalau kita nak cek pegangan seseorang tentang kesembuhan. Bila kita tanya dia, kita tidak boleh terus menghukum. Kebanyakan kita cuba terus menghukum. Contoh kita sebab itu kita tengok dalam perbincangan al-syirku dipanggil sebagai syirkul adah.
ialah Imam As-Sanusi di dalam kitab Syarhul Muqaddimat membincangkan secara terperinci bahagian-bahagian mazhab yang mengatakan hubungan di antara sebab adi ini. Sebab adi ini macam kita mandi basah, makan kenyang, pening kepala makan apa, bukan Panadol tu je nama kan, ubat pening kepala, maka kita akan sembuh kita punya pening kepala tersebut. Okay, kita kena tengok i'tiqad dia. Okay, kalau dia kata apa sebab apa yang menyebab, apa yang bagi dia buat conclusion. Sebab dia kata okay, apa yang menyembuhkan kamu daripada sakit ini. Kalau dia kata ubat, apa ubat? Sebab dia menyandarkan kepada sebab. Sebab itu sebahagian ulama Asy'ariyah ini kita mengatakan harus untuk kita menyandarkan sebab kepada musabab. Macam contoh percakapan kita seharian. Kita kata makan nasi, kenyang makan nasi tadi. Kenyang sebab makan nasi tadi. Itu diharuskan. Tetapi dengan i'tiqad bahawasanya yang mengenyangkan itu adalah daripada Allah SWT. Contoh pisau memotong. Yang memotong itu pisau di sudut asbab adi. Tapi yang mengizinkan perkara tersebut berlaku itu daripada Allah SWT. Jadi i'tiqad kita, pegangan kita jelas. Sebab al-akhdhu bil asbab ini, mengambil sebab itu adalah sebagai satu ikhtiar. Sesuatu ikhtiar, dan doa juga termasuk di dalam ikhtiar. Cuma ada ayat-ayat Al-Quran yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim. Fa idza maridtu fa huwa yashfini. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Nampak? Jadi ayat ini seolah-olah ada contradiction, ada pertembungan. Adakah sakit itu disebabkan oleh tangan manusia? Kemudian bila dia sakit, yang menyembuhkan itu adalah Allah SWT. Jadi ulama-ulama tafsir bila membincangkan tentang ayat tersebut, kenapa Nabi Ibrahim mengungkapkan perkataan tersebut, itu adalah dalan ala sabili ta'adduban, beradab dengan Allah SWT. Sebab tu dalam perbincangan akidah, contoh kebanyakan kita selalu sebut kan, segala yang baik itu datang daripada Allah, dan yang buruk itu datang daripada diri saya. Maksudnya kita menisbahkan sesuatu perbuatan kepada diri kita, iaitu perbuatan buruk. Tapi hakikatnya semua yang berlaku, perbuatan tersebut adalah datang daripada dengan kehendak Allah SWT dan kekuasaan Allah SWT. Tetapi kita katakan perkara tersebut adalah ta'adduban, cara ataupun kaedah untuk kita beradab dengan Allah SWT. Itu maksud dia. Jadi tidak ada kontradiksi di antara ayat tersebut dengan ayat-ayat yang mengatakan bahawasanya Allah lah yang menentukan segala yang berlaku, yang terjadi di dalam kehidupan kita seharian ataupun dalam kehidupan duniawi ini. Jadi sebab itu bila kita ada i'tiqad tersebut, maka kita akan akan terselamat daripada berlaku yang ditulis oleh Imam As-Sanusi di dalam kitab Syarhul Muqaddimat, termasuk dalam syirku al-adah, kemusyrikan ataupun syirik yang disebabkan oleh kita menganggap atau beriktikad, berpegang bahawasanya ubat tersebut yang memberi kesembuhan ataupun rawatan itu yang memberi kesembuhan. Ya, kita katakan atas sabilul adah, tetapi bukan daripada sudut i'tiqad kita. Sebab memang Allah SWT menetapkan bagi kita ini untuk kita memenuhi, untuk berusaha, untuk berikhtiar selagi ataupun semampu yang kita mampu, yang ala qadri taqah bashar,
atas apa kemampuan yang kita boleh untuk kita sampai untuk kita nak merawat kesakitan tersebut, ataupun mana-mana ataupun nak jadi kaya ke, nak pandai ke, nak score fall flat ke, sebab benda tersebut bukanlah minal umuri mustahilat, bukanlah perkara-perkara yang mustahil, tapi ada contoh, contoh macam dia nak usaha bagi tangan yang tudung tumbuh semula. Ini antara usaha yang termasuk di bawah benda-benda yang panggil apa, mustahil daripada sudut adat. Tapi dari sudut akal tidak memustahilkan benda tersebut. Okey, sebab itu kalau kita tengok perjalanan Isra' dan Mi'raj ni, dia adalah perjalanan yang mustahil daripada sudut adat, tetapi tidak mustahil daripada sudut akal. Sebab akal boleh define benda tu boleh berlaku. Tetapi adat ataupun kebiasaan ataupun ahkam ataupun kita panggil sunnatullah yang Allah Taala tetapkan itu tidak berlaku. Jadi kemudian bila kita dah selesai dan juga kita faham tentang fundamental pegangan ahli sunnah wal jamaah ini ataupun berkaitan dengan asbab wal musabab ini, maka kita dapat apply-kan kepada perkara-perkara yang lain juga. Dan maka kita juga tahu tentang apa panggil, bukan setakat rawatan, bukan setakat kesembuhan, dan juga berkaitan dengan iman, berkaitan dengan maksiat, berkaitan dengan segala yang berlaku di sekeliling kita. Jadi sebab itu bila dibincangkan tentang teori al-kasbu ini, usaha ini, maka dia termasuk di bawah al-akhdhu bil asbab, iaitu kita memenuhi kriteria ataupun memenuhi sebab-sebab yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi sebab itu bila kita tengok apa yang Allah Ta'ala jalankan dalam undang-undang tabi'i ini ataupun undang-undang sains ataupun undang-undang sepuluh jadi ini, Allah SWT tetapkan setiap perkara itu di apa panggil, dan satu lagi saya nak tambah poin yang itu berkenaan dengan binatang-binatang juga tahu hukum ataupun yang berkaitan dengan hukum adat. Sebab itu kita tengok pagi-pagi burung dah keluar untuk mencari makanan. Mereka tidak tunggu di sarang sebab Allah Ta'ala tetapkan nak cari makanan ataupun nak survive, kamu perlu keluarkan pergi mencari makanan tersebut, dan makanan tersebut tidak datang. Ini antara prinsipal atau basic yang perlu difahami sebagai seorang Muslim, lebih-lebih lagi seorang doktor ataupun perawat yang akan berdepan dengan pelbagai latar belakang akal ataupun kemampuan berfikir, daya fikir seorang pesakit. Dan sebab kita tak tahu depan nanti kita akan berjumpa dengan orang yang putus asa dalam merawat ataupun dalam berubat. Maksudnya dia, doktor, saya dah tak mampu nak tahan dah. Saya rasa dah tak ada jalan dah. Jadi Allah SWT mencela orang-orang yang berputus asa dengan rahmat Allah. La tayasu min rahmati. Dan janganlah kita berputus asa dengan rahmat Allah SWT. Jadi di situ perbincangan yang kita katakan sebagai yang boleh untuk kita membuka minda kita dan juga apa i'tiqad yang kita pegang berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga berkaitan dengan sunnah Nabi SAW. Jadi saya buka untuk persoalan ataupun perbincangan, insya-Allah. Ustaz. Jadi kepada sesiapa yang ada soalan untuk ditanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz, jadi boleh menganjurkan soalan anda dalam ruangan chat, sama ada di Facebook atau di Zoom. Dan ada satu soalan Ustaz daripada audience di Facebook, mana soalannya berbunyi, apakah pandangan Ustaz terhadap pesakit
yang menganggap penyakit datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ujian dan hanya bergantung kepada doa semata-mata tanpa memberikan atau mengeluarkan usaha untuk merawat penyakit. Okey, berkaitan dengan soalan tadi, ya, kita beriman bahawasanya sakit itu adalah daripada Allah SWT, dan kesembuhan juga datang daripada Allah SWT, dan golongan yang menganggap apabila sakit tidak perlu kepada rawatan dan juga ubat dan sebagainya, ini adalah pegangan yang salah, pegangan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Sebab Allah SWT menyuruh kita untuk ikhtiar. Sebab bila Allah SWT menguji seorang manusia, walanabluwannakum bisyai'in minal amwali wa anfusi was-samarat walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus. Okey, jadi wa naqsim minal amwal dan juga anfus itulah ulama menafsirkan naqsim minal amwal itu kemiskinan, naqsin minal anfus itu adalah kesakitan ataupun sakit. Jadi sakit ini adalah merupakan satu instrumen yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia sebagai satu instrumen untuk menguji. Jadi sebab itu kita tidak boleh untuk nak kata bila kamu ditimpa penyakit kita tahu ini sebab maksiat. Ini benda yang tidak betul. Tidak boleh untuk kita nak menghukum demikian. Bila berlaku sakit sebab itu sebagainya. Tapi kesakitan ini Allah SWT jadikan sebagai satu instrumen untuk menguji manusia. Jadi bila sakit, maka Allah SWT menyuruh kita untuk mencari rawatan yang betul, rawatan yang tepat dengan kesakitan tersebut. Jadi dia termasuk di bawah kita memenuhi sunnatullah, sunnatun Nabi SAW, sunnah para sahabat. Tidak ada para sahabat ataupun tidak ada para anbiya yang apabila mereka sakit, mereka membiarkan kesakitan itu dengan tanpa rawatan. Jadi soalan yang ditanya tadi seolah-olah menunjukkan bahawasanya dia berputus asa dengan ikhtiar. Sebab itu bila seseorang yang sakit, bila dia berikhtiar untuk rawatan, maka dia telah berjihad di jalan Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Baiklah, terima kasih Ustaz atas penjelasan kepada soalan tadi. Dan saya pun sebenarnya ada satu soalan juga kepada Ustaz. Adakah possible atau boleh terjadi sekiranya sesuatu penyakit itu disembuhkan dengan cara yang melawan hukum biasa atau sunnatullah? Okey, satu soalan yang baik. Okey, jadi bila kita berbincang tentang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sunnatullah tadi, sebab di sana ada hukum yang berkaitan dengan perkara yang bercanggah dengan adat. Sebab tu kita kata tadi tidak ada talazum. Talazum ni maksud mesti berlaku, mesti jadi, mesti confirmation 100%. Benda tersebut bila kita merawat maka akan sembuh. Itu pegangan kita yang pertama. Tidak ada perkara tersebut. Sebab kita beriman bahawasanya bila kita memenuhi asbab dan Allah mengizinkan benda tersebut, maka benda tersebut berlaku. Jadi adakah sesuatu penyakit yang dapat disembuhkan bukan dengan jalan biasa? Boleh dengan kehendak dan juga atas kuasa Allah SWT. Bukan dengan sebab kuasa magic, bukan dengan sebab kuasa gaib, kuasa apa, tetapi dengan izin Allah SWT berlaku miracle. Kita panggil kalau dalam medik dia panggil istilah, saya tak ingat baru ni, tentang berlakunya miracle dalam perubatan. So ada penyakit yang tiba-tiba sembuh. Ini juga berlaku khilaf lah ataupun berlaku perdebatan di antara golongan medik. Bolehkah berlaku demikian? Dalam pegangan akidah kita, boleh dengan izin Allah SWT.
Terima kasih Ustaz. Dan seterusnya soalan daripada pendengar. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana pula dengan amalan meminum air bacaan Yasin di masjid dan surau untuk membantu menyembuh penyakit? Okey. Soalan menarik juga ni. Itu berkenaan dengan air ruqyah ke apa ke. Okey, kalau kita tengok dalam disiplin medik ataupun dalam disiplin ilmu perubatan ini, kita perlu ada kajian, ada juga tentang apa panggil kaedah-kaedah perawatan, prosedur-prosedur, dan kita akan tetapkan ubat yang tertentu untuk sakit yang tertentu. Jadi bila kita kata sebagai meminum air ruqyah ini, kalau dalam perubatan Islam ataupun yang disebut sebagai perubatan alternatif, sebab kadang sebahagian perawat kita dia keliru. Dia kata rawatan yang utama itu adalah jampi-jampi inilah, doa apa, minum air dan sebagainya. Ini antara pegangan yang salah. Sebab rawatan yang utama itu adalah kita mencari punca kepada sakit tersebut dan mencari ubat yang bersesuaian dengan sakit tersebut. Itu maksudnya yang mudah kita kata perubatan yang sebenar adalah perubatan medik ataupun ilmu perubatan yang kamu pelajari ini. Itulah kaedah rawatan yang premier, yang utama. Yang lain itu adalah secondary ataupun kita panggil sebagai testimoni. Dalam apa panggil, dalam disiplin tradisi ahli sunnah wal jamaah ni, kita ada satu dipanggil sebagai mujarrabat. Mujarrabat ni dia macam testimoni lah. Contoh makan, minum air suam setiap pagi, maka akan menambah kekuatan tenaga batin. Contoh tak minum air, kekuatan tenaga batin makin kuat. Itu mujarrabat. Dia hanya testimoni. Kalau dalam medik ni, testimoni ni duduk ranking yang bawah lah, ranking yang bukan ranking yang atas. So dia masuk dalam bukan sumber-sumber yang diyakini. Jadi kalau usaha ataupun kita kata sebagai meminum air yang dijampi ini adalah merupakan satu ikhtiar jugalah. Ikhtiar yang mana kita boleh berdoa dan minta orang soleh dan doakan untuk kesembuhan kita, dan juga termasuk di bawah ikhtiar doa, bukan ikhtiar merawat ataupun rawatan yang tepat, yang sebenarnya. Syukran Ustaz atas penjelasan sebentar tadi. Jadi sedikit conclusion for our session today. So whatever happen, that is sunnatullah, or that is sebab for everything that happen. So untuk mencapai sesuatu matlamat atau sesuatu objektif yang kita tetapkan, kita mestilah memenuhi beberapa sebab. Sebagai contoh, untuk merawat penyakit atau untuk menyembuhkan penyakit, kita mestilah memenuhi sebab seperti mengelakkan diri, prevention from the disease, and then mestilah mengambil drugs ataupun ubat-ubatan untuk mengelakkan daripada penyakit. Dan juga kita sebagai sebagai umat Islam yang mempercayai kepada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, kita mestilah mengiktikadkan semua perkara kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi pada masa yang sama kita mestilah berusaha dan bertawakal dalam untuk mencari solusi atau untuk to find a solution for for everything. Alright. Okay, so once again, I want to remind all the participants and the audience to fill in the attendance through the IF10 in the comment section, in the Zoom, and also in the Facebook. And so I think there's also no other questions from the audience. Okay, so thank you for attending this session for today. You can rewatch back the session at IOHK.com, Facebook, and official YouTube.
And the next session will be on the 10th of March, if I'm not mistaken. Okay, so that's all for our session today. So terima kasih, syukran jazilan, jazakallah khairan jazak Ustaz atas kesudian untuk berkongsi dan juga meluangkan masa untuk pada tengah hari ini. Wa iyyakum. Dan juga kepada semua participants, terima kasih kerana meluangkan masa untuk program pada pagi ini. Kita tutup kita punya majlis dengan surah Al-Asr atas kafarah. Asyhadu an la ilaha Saya memohon maaf sekiranya ada kesilapan dan kekhilafan sepanjang daripada program. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Sama-sama.